Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Untuk selanjutnya kita persilakan Anda Muhammad Aiman bin Muzakir untuk beliau bacakan terjemahan ayat 77 hingga ke 83 surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-12. Falyatafaddal ma'jura. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Dan adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya Allah Ia mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan akan apa yang mereka nyatakan. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang buta huruf, tidak mereka mengetahui akan kitab melainkan angan-angan, dan tidak mereka melainkan mereka sangka-sangka. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis akan kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, ini daripada sisi Allah, supaya mereka jual dengannya akan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan telah berkata oleh mereka, sekali-kali tidak, dan ia menyentuh akan kami oleh api, melainkan beberapa hari yang dihitung. Katakanlah oleh engkau, adakah telah mengambil oleh kamu di sisi Allah ahda akan perjanjian? Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah akan perjanjiannya. Atau kamu berkata atas Allah akan apa yang tidak kamu ketahui. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan sebenarnya barang siapa telah usaha oleh ia sayyi'atan akan kejahatan, dan telah meliputi oleh ia dengannya oleh kesalahannya, dan telah meliputi dengannya oleh kesalahannya, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah mengerjakan oleh mereka akan kebaikan, akan beberapa kebaikan. Orang-orang itu adalah penghuni syurga. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian Bani Israel, boleh kamu sembah melainkan Allah, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik, dan yang mempunyai saudara yang hampir, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan katakanlah olehmu bagi manusia akan kebaikan, dan dirikanlah olehmu akan solat, dan datangkanlah olehmu akan zakat. Kemudian telah berpaling oleh kamu, melainkan sedikit daripada kamu, padahal kamu adalah orang-orang yang berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Quran, memahami bahasa Arab, memahami kalam yang telah dituturkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, hinggalah kepada kita, hinggalah dapat kita mempelajarinya, menyebutnya, dan sekarang berusaha untuk kita memahaminya. Suara kurang jelas?
Ya, macam tak clear kipannya. Sorry. Alhamdulillah. Okey, sekarang clear? Okey, saya break siap saya punya mukadimah. Saya tanya, clear suara? Macam hujan, betul. Suara tak clear, Ustaz. Suara tak clear. Okey, siap. Tak clear. Okey. Sekarang macam mana? Dah clear? Testing 1 2 3 4. Cubaan. Harap clear. Apapun, saya nak jawab salam anda semua. Kepada yang beri salam saya tadi, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda Allah berikan kebahagiaan, kecemerlangan, semangat yang terus stabil dan meningkat. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi lagi untuk beberapa perkara yang perlu kita bahaskan, insyaAllah. Clear? Alhamdulillah. Okay, saya tanya khabar orang utara daripada Kemboja, Thailand, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, khabar semua. Orang Selatan, Negeri Sembilan, orang Melaka, Muar, Johor Bahru, sihat semua. Puteri Park, Ulu Tiram, Kota Tinggi, Perling, Masya Allah, Alhamdulillah sihat semua. Okay, dah jelas. Alhamdulillah. Saya tak perasan kipas tadi sebenarnya. Kipas lupa nak tutup. Kemudian orang Batam. Apa khabar orang Batam? Singapura ada. Dan tak lupa juga sahabat-sahabat yang ada di Borneo, Sarawak, Labuan, Sabah, Kota Kinabalu, Tawau. Semoga anda sihat. Juga di Brunei. Ya, sahabat-sahabat di Brunei saya difahamkan ada yang mula mengikuti. Baik, Alhamdulillah. Setelah sebulan 3 hari kita bersiaran, saya dapati peserta-peserta baru yang baru kenal makin ramai di samping peserta lama. Dan saya dapati bagi peserta baru terasa macam blur, rasa macam mana saya nak ikut Ustaz. Kelas ni agak macam dah tinggi. Baik, saya nak jelaskan hari ini. Kelas yang kita ikuti sekarang ni kita akan teruskan, tapi pembahasan ilmu tata bahasa dalam harfiah kita ada nahwu saraf. Tapi nahwu saraf tu kita tak timbulkan sangat. Kita tak highlightkan. Kita buat satu tajuk harfiah saja. Pembahasan kita hanya sekitar yang telah kita bincangkan ini. Yang ada saya tuliskan dalam nota saya. Nota dita. Nota untuk dita tu saya berkisar tu saja. Kalau fi'il saya bahaskan sampai fi'il 4 huruf saja insya-Allah. Fi'il 4 huruf. Fi'il 4 huruf kita boleh bincang lagi. Saya akan insya-Allah akan sambung sekali. Dan kalau jumlah ismiyah, itulah yang kemarin saya bincangkan. Isim inna, khabar inna, bermula daripada mubtada khabar. Kemudian isim inna, khabar inna. Kemudian isim kana, khabar kana. Dan mubtada muakhar. Atau isim inna muakhar. Atau isim kana muakhar. Baca itu saja. Ustaz. Ya, supaya mulai daripada hari ini dan seterusnya saya akan berpusing sekitar situ saja.
Saya ulang sampai ilmu ni masak. Biasanya dalam selesai satu juzuk, sempurna satu juzuk, saya kira walaupun buah belum masak tapi dah berputik dah buahnya. Kita tunggu dia masak sampai masa dia akan gugur, ataupun kita jolok. Okay. Itu sekitar satu juzuk. Masuk juzuk kedua nanti saya akan ada program lain lagi, insyaAllah, untuk kelas live ini, live Facebook. Tapi bagi yang beginner, bagi peserta-peserta baru, saya cadangkan, saya syorkan anda bergabung dengan grup yang kita baru tubuhkan. Grup untuk beginner memang khas kita ajar. Dalam satu grup tu kita akan ajar macam mana cara menterjemah surah Fatihah. Macam mana daripada surah Fatihah kita mula mengenal isim, fi'il, huruf. Dan setelah kenal isim, fi'il, huruf, bagaimana nak mengertikan isim, fi'il, huruf. Isim mufrad bagaimana ertikan, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Cara terjemah pun kita akan sertakan sekali. Itu grup-grup yang awal ni. Dan kita adakan latihan. Semua peserta kena menterjemah. Semua kena terjemah. Dan anda tidak terikat dengan masa. Anda tak terikat dengan masa pukul 7 ke 7.30 mesti ada depan tak. Anda boleh bebas. Kami cuma hantarkan audio ataupun video saja. Segala tunjuk ajar saya melalui video. Saya akan rakam video dan saya akan share. Dan tugas anda satu. Hanya menghantar rakaman terjemahan. Sama ada rakaman melalui audio ataupun rakaman melalui video. Tapi untuk peringkat awal, saya suka kepada audio saja. Video bila puncak dia nanti selesai sekitar dalam 10 bulan. 10 bulan saya jangkakan dalam 40 jam. Biasanya anda akan boleh menterjemah satu muka surat. Sasaran saya, semua peserta yang ikuti program boleh menterjemah satu muka surat. Satu muka surat tanpa melihat sebarang nota, tanpa merujuk sebarang nota. Quran yang bebas daripada sebarang tafsir Arab sepenuhnya. Itu target saya. Dan inilah sasaran yang saya akan mulakan bagi setiap kali kelas saya. Setelah selesai menterjemah, anda dah mula menguasai sistem, menguasai vocabulary, masuk plan yang kedua. Stage kedua nanti insyaAllah kita akan masuk. Anda kena selesaikan. Anda selesai generasi pertama, boleh menterjemah, insyaAllah kita akan masuk step yang kedua. Okay. Bagi yang berminat, saya tak, ayat boleh ke saya katakan bagi yang berminat? Macam tak kena. Tak sepatutnya saya katakan bagi yang berminat. Semua orang kena minat. Quran, semua orang kena minat. Diragui keimanan ni kalau tak minat Quran. Kita kena paksakan diri kita, kena rawat jiwa kita kalau kita tak minat Quran. Kena rawat, kena usahakan untuk supaya kita cenderung dengan Quran, suka dengan Quran. Bukan setakat dengar baca, bukan dengar orang membaca, tapi kita kena usaha membaca. Bukan baca saja, tahu makna. Cukuplah. Penyakit tu dah lama kita tinggalkan. Kita nak kembali kepada fitrah. Kita baca, faham. Mana ada orang baca Quran tak faham? Mana orang baca surat khabar bahasa Inggeris tak faham bahasa? Mana orang boleh baca surat khabar Tamil tapi tak faham Tamil? Mesti boleh baca, automatik faham. Jadi kita ni baru melangkah, baru belajar membaca. Lepas tu dah belajar membaca dah stop, berhenti. Cukuplah, dah pandai dah. Biasanya kita dah baik sangat lah. Boleh baca Quran, setiap hari baca Quran 30 juzuk. Raya bulan Ramadan kita tadarus habis 30 juzuk. Berlumba-lumba kita habis 30 juzuk. Tapi makna kita tak ambil tahu. Kita rasa dah baik sangat lah bila kita baca Quran. Tapi kalau tak tahu makna, tak cukup tahu makna. Tapi kalau kita tak amalkan, tak cukup kata amalkan, amal sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ingat, 2 syarat amal kita diterima. 2 syarat. Amal diterima ada 2 syarat. Tak melengkapi 2 syarat ni, dia dikira ditolak. Pertama,
Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk ibadah kepada Allah mukhlisin, berkeadaan ikhlas. Apa itu ikhlas? Murni kepada Allah. Tidak ada syirik. Murni. Tidak ada syirik. Lillah, kerana Allah Ta'ala. Syarat pertama. Syarat kedua, ittiba'ur rasul. Syarat kedua, ittiba'ur rasul. Dalil dia, man amilah, barang siapa beramal, laisa, yang bukan alaihi amruna, atas amal tersebut amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Tak diterima. Ghairu makbul. Tak diterima. Syarat ibadah kita diterima bukan hanya kita boleh baca, boleh terjemah saja. Tak cukup. Kita kena amalkan. Amal bagaimana? Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikut rasul. Ramai orang ikhlas. Orang boleh datang belajar ikhlas, boleh bangun pagi, pergi masjid, solat subuh. Tapi syarat pertama ramai yang boleh. Tapi syarat kedua ramai yang fail. Tak ittiba'ur rasul. Tak ikut rasul. Syarat kedua. Ada juga golongan yang kedua, dia ikut rasul, tapi keikhlasannya diragui. Inilah ikut sunnah. Dia buat sesuatu kerana orang, kerana nak uji. Gangguan. Tak maaf, handphone terjatuh. Inilah kita, cameraman, kita lah pelakon, kita lah penyampai. Baik, kembali kepada kita. Jadi ada golongan yang ikut sunnah, tapi keikhlasannya yang diganggu. Bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjuk, kerana manusia. Itu golongan kedua. Ada golongan yang dah lah tak ikhlas, tak ikut sunnah. Ni golongan-golongan yang setahun sekali sembahyang ni, ataupun seminggu sekali. Contohnya solat raya dengan baju Melayu, dengan siap samping, dengan songkok lengkap, pergi masjid untuk solat raya. Dah lah tak ikut sunnah, dah lah tak ikhlas, tak ikut sunnah. Ini golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, yang sepatutnya kita paksakan diri kita. Kita kena paksakan diri kita jadi golongan keempat. Ikhlas ittiba'ur rasul. Ikhlaskan diri kita. Cuba rawat, cuba bentuk, cuba kita latihkan diri kita. Dan insya-Allah, dan kalau kita dah silap, kita minta ampun kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Dan sedang kita bersiaran ni pun, saya sendiri sedang bersiaran ni, sedang berjuang untuk mengikhlaskan diri kita. Oh, nak kena banyak view ke, nak banyak follower ke, banyak subscribe ke, supaya perkara-perkara ini selalu mengganggu kita. Jadi saya doakan semoga anda dan saya juga kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Kita mohon pada Allah, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Sebab ikhlas main peranan, tuan-tuan, hadirin yang berbahagia. Inilah perisai kita dalam menangkis tipu daya syaitan. Sebab syaitan, iblis benar-benar berjanji dengan Allah. Dia berkata, telah berkata oleh iblis, Rabbi, wahai Tuhanku. Nampak, dia kata, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. Dia tetap iktiraf rububiyah Allah. Wahai yang memeliharaku, yang menjadikan aku, yang mengatur hidup aku, Rabbi. Rububiyah. Apa dia kata? Bima aghwaitani, bi dengan sebab aghwait, ma dengan sebab apa yang aghwaita, telah menyesatkan oleh engkau, ni akan daku. Nampak, dia kata dia sesat, dia tuduh Allah sesatkan dia. Bima aghwaitani la uzayyinanna, la sesungguhnya uzayyinanna, aku mesti hias-hiaskan, hum akan mereka,
Dia gunakan fi'il mudhari' muakkad. Fi'il mudhari' yang ada nun tasydid. Kita terjemahkan mesti. Sesungguhnya, ada lam sesungguhnya. Uzayyinanna, aku mesti hias-hiaskan. Apa mana dalam tafsir? Maksud dihiaskan. Yang buruk akan dihiaskan cantik. Yang sesat akan dihiaskan nampak macam petunjuk. Yang bid'ah dia akan nampak macam sunnah. Dia akan hias-hiaskan. Yang haram dia akan hiaskan macam halal. Dia akan hiaskan. Yang riba dia akan tukar jadi bunga. Bunga kan cantik, bunga kan wangi, bunga kan jadi rebutan. Yang riba dia tukar jadi bunga. Yang haram dia akan tukar macam nampak halal, macam halal dia. Konsert amal, konsert kebajikan, ditukar. La uzayyinanna, sungguh aku mesti hias-hiaskan hum akan mereka fil ard, wala ughwiyanna, dan sungguh aku mesti sesatkan mereka. Dua hal dia. Pertama, dia akan hias-hiaskan. Yang sunnah dia akan hiaskan macam bid'ah. Yang halal dia akan hiaskan macam haram. Oh, bahaya belajar Ustaz Zakir tu. Ini mana boleh belajar Quran ni? Quran mana boleh baca sembarang-sembarang berterjemah. Sesat nanti. Gila nanti, gila isim. Macam-macam. Saya berjumpa. Bahaya baca Quran ni. Baca nanti gila isim ni. Kalau baca Quran, faham Quran sesat. Tak baca, faham Quran lagi sesat. Tak faham Quran lagi sesat lagi. Jadi, ini kerja syaitan. Uzayyinanna lahum fil ard wa ughwiyanna, dua fi'il mudhari' muakkad, dan suatu kami sesatkan akan mereka ajma'in, kesemuanya, illa, ada illa tu. Apa ni illa? Melainkan ibadah hamba-hamba, ibadah hamba-hamba engkau, minhum, daripada mereka, mukhlasin, yang diikhlaskan. Masya Allah. Ikhlas benteng. Ikhlas adalah perisai untuk kita menangkis serangan-serangan syaitan. Jadi, nasihat saya pada diri sendiri dan pada anda semua, ikhlaskan diri. Semoga Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita. Dalam keadaan kita lemah, Allah selamatkan kita. Walaupun kita kuat macam mana, tapi tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, nescaya anda akan kecundang. Anda akan tersungkur juga. Tapi percayalah, insya-Allah, berdoa pada Allah, ikhlaskan diri. InsyaAllah Allah akan mudahkan hidup kita. Allah akan berkati perjalanan hidup kita. Baik, hadirin bahagia, ini mukadimah saya untuk pagi ini. Dan nasihat saya kepada yang baru, sila bergabung. Sila hantarkan resume, hantarkan maklumat anda, maklumat berhubung. Tak banyak pun, nama, alamat, umur dan latar belakang pendidikan. Yang penting latar belakang pendidikan anda. Itu perlu bagi saya, supaya saya senang nak merawat nanti. Sebab kalau kadang-kadang ada orang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Saya gunakan bahasa budak darjah, budak tak sekolah punya bahasa. Jadi tak sama level. Harapan saya itulah, kalau saya nampak view saya tahu apa yang, dengan siapa saya berhadapan. Jadi saya kena ubat yang betul. Kalau salah beri ubat, ibu mengandung saya bagi Panadol 2 biji, tak sesuai. Budak kecil saya tak bagi sirap, saya bagi paracetamol, tak sesuai. Patut kena, kalau budak kecil bagi sirap, ibu mengandung kena bagi aspirin ke apa, kena sesuaikan dengan. Jadi ini yang saya harapkan anda bergabung, berikan maklumat. InsyaAllah saya akan cuba sediakan satu kumpulan anda. InsyaAllah sekarang ni sudah sangat ramai. Sedangkan hari ini adalah hari baru, sepatutnya baru dibuka kepada pendaftaran. Hari pertama sehingga 20 Ramadan nanti, 20 Syawal nanti, baru tawaran ditutup. Baru hari pertama saya dapati dah ada 8 grup dah. Dah ada 8 kumpulan dah. Untuk akhawat. Apa itu akhawat? Ustaz, akhawat tu apa Ustaz? Akhawat tu jamak muannas salim bagi ikhwatun. Ikhwatun saudara perempuan. Ikhwatani 2 saudara perempuan. Akhawat beberapa saudara perempuan. Dan perkumpulan perempuan. Itu akhawat. Ikhwan
Ikhwan jamak pada akhun, saudara lelaki. Akhani, dua orang saudara lelaki. Jamak ikhwan. Ikhwan, saudara-saudara. Jamak taksir. Untuk lelaki jamak taksir. Dan ada satu lagi ikhwah. Ikhwatun. Ikhwatun pun jamak taksir juga. Tapi ikhwah dengan ikhwan, beza dia. Ikhwatun dia melibatkan hubungan darah. Macam hubungan adik-beradik. Itu ikhwatun. Kalau yang tak melibatkan hubungan adik-beradik, ikhwan. Itu setakat yang saya faham. Sebab itu dalam hadis Nabi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tidak lain orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Saudara. Bukan ikhwan. Bukan innamal mu'minuna ikhwan. Rasul tak sebut ikhwan. Rasul sebut ikhwatun. InsyaAllah. Bahasa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tak bercakap ikut hawa. Dia menakutkan, dia berucap mengikut wahyu yang Allah turunkan pada dia. InsyaAllah. Tengok. Rasulullah SAW gunakan ikhwatun. Saudara macam adik-beradik. Kita orang beriman, dia punya saudara macam adik-beradik. Dia cepat tersentuh. Cepat terkesan dengan apa juga yang menimpa pada saudara-saudara. Walaupun beza kulit, walaupun beza bahasa, walaupun beza warna, beza keturunan, beza segala-galanya, beza batas sempadan negara. Tapi bila ikhwah, masya-Allah, bersaudara. Jadi nasihat saya, insya-Allah, hari ini hari pertama pendaftaran dibuka. Dan insya-Allah 10 Syawal nanti tarikh akhir kami tutup. Okey. Harap ada perhatian kepada yang baru terutamanya. Kepada yang dah ada asas, insya-Allah apa yang kita bincangkan, apa yang kita buat live ni, insya-Allah bagi saya sudah mencukupi untuk anda ikuti, dan saya akan ulang-ulangkan. Saya akan ulang dan ulang. Kita adakan perbincangan secara santai. Baik, 7.58. Kita teruskan perbincangan kita hari ini. Okey, baik. Saya tukar kamera. Bismillah. Kita semak kembali terjemahan ayat yang lepas. Pada 2 hari lepas kita bincang ayat yang ke 16. Cuma 16 ni. Oh, 9 Ramadan. Betul lah. Syawal, 8 Syawal. Baik. Okay, terjemah sama-sama ikut saya. Saya dapati ada sebahagian yang cuba menghantar voicemail, video rakaman terjemahan ayat yang akan kita terjemah hari ini. Saya nampak dapat, masya-Allah, bagus. Ada yang berbakat. Bayangkan belajar melalui video gini, live saja, anda dah boleh dapat rasakan boleh. InsyaAllah. Saya yakin anda yang lain pun, kepada yang ingin mencuba, saya syorkan boleh hantar voice note ataupun rakaman video terjemahan anda, bahawa anda sedang menterjemah pada lembaran Quran. InsyaAllah, saya mengalu-alukan. Boleh cuba terjemah. Dan saya boleh tolong bantu mana yang kurang. InsyaAllah, saya nampak berkesan, bagus. Bagus, sungguh bagus. Bukan mudah bagi anda untuk menterjemah satu muka surat. Terus terang saya katakan, tidaklah semudah, oh senang aja Ustaz. Mesti anda kena mencuba, mesti anda berlatih. Dan akhirnya bila anda dah boleh, anda lazimi, insya-Allah seronok nanti. Anda akan baca, nampak perjalanan ayat ini, macam mana jumlah fi'liah, jumlah ismiyah itu terjadi, insya-Allah. Kita bincangkan. Okey, teruskan. Ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, telah berkata oleh mereka, telah beriman oleh kami. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, dan apabila telah lenyap oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain,
Qalu, telah berkata oleh mereka, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Adakah kamu ceritakan akan mereka dengan apa yang telah menerangkan oleh Allah atas kamu? Liyuhajukum, supaya mereka bantah akan kamu dengannya. Inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun, maka adakah tidak kamu mengerti? Ini ayat yang ke-76. Sekarang kita masuk ayat 77. Ayat 77. Saya tak pecahkan jumlah. Dalam ayat ini ada berapa jumlah? Ada 2 jumlah besar. Sebenarnya 1 jumlah saja, jumlah fi'liyah. Tapi ada 2 jumlah besar. Jumlah pertama sampai sini. A adakah, wa dan la tidak. Ketiga-tiga ni adalah huruf. A nama dia huruf istifham. Wa, ini ada tanya. Wa ni huruf ataf ke huruf pusat? Ya. Biasa wa dan ni mana kita tahu? Wa mana dan dia? Macam mana nak beza waw ataf dengan waw istinafiyah? Waw permulaan. Waw ni kita namakan waw permulaan. Standard bahasa Arab kadang mula dan wa mula ayat. Dia tak ada cerita dengan lain bersama. Tak sebenarnya waw ataf tu bersambung cerita lain. Ini waw permulaan Waw permulaan. Waw istinafiyah. Waw permulaan. Makna dia apa? Waw permulaan. Waw dan ya. Dia biasa mula ayat lah. Dia tak ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya ataupun cerita-cerita yang sebelum ni. Waw permulaan, okey. Wa dan la tidak ya'lamuna fi'il mudhari. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Satu jumlah bermula daripada la ya'lamuna di sini. La nafiyah. Ini kira satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Tidak mereka mengetahui. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il dia tidak mengetahui. Apa fa'il dia? Fa'il dia mereka. Banyakkan fa'il dalam jumlah fi'liyah dalam bentuk dhamir. Kebanyakan fa'il dalam jumlah fi'liyah dalam bentuk dhamir. Terlalu sedikit fa'il dalam bentuk isim zahir. Terlalu sedikit fa'il dalam bentuk isim zahir. Kebanyakan fa'il dalam bentuk dhamir. Mana dhamir dia? Tahu dhamir dia? Nampak. Dhamir dia waw tu. Dhamir baris. Dhamir nampak. Apa nama dhamir tersebut? Waw jamaah. Waw jamaah. Ya tu huruf apa? Ya tu huruf mudhari'. Ain tu huruf apa? Ain tu fa fi'il. Lam ni huruf apa? Lam ni nak ain fi'il. Mim ni ain fi'il. Fa ain lam. Wazan dia fa ain lam. Ya huruf mudhari', fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Waw ni apa? Dhamir dia. Nun ni tanda rafa'. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Sabar dulu. Tanda rafa'. Habis. Ini yaf'alu. Wazan nombor berapa? Tolong jawab sekarang. Tolong jawab. Wazan nombor berapa? 10 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala boleh cek kat profil Ustaz. Okay. Wazan ketiga fa'ala yaf'ulu. Wazan yang keempat fa'ila yaf'alu. Dan wazan yang kelima fa'ila yaf'ilu. Wazan yang keenam fa'ula yaf'ulu. Ya, Cikgu Hafizah. Ya, wazan yang keempat. Betul. Azimah Abdullah, wazan keempat. Betul. Oh, semua ramai bagi wazan pertama. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Memang mudhari' sama. Madi belum tentu. Kena tahu madi dia alama ke? Alama ya'lamu ke? Alima ya'lamu? Kena tahu madi dia alama ya'lamu ke? Alima ya'lamu? Bila tu mudhari' kita ada dua kemungkinan. Madi mungkin wazan pertama ataupun mungkin wazan yang keempat. Siapa yang sebut wazan keempat? Betul. Saya sebut wazan pertama, anda terpancing dengan ya'lamu tu. Ya'lamu fi'il mudhari' kita tahu. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Anda fikir mudhari' saja. Madhi dia mesti kena matching. Dia kena matching.
Oh, semua jawab pertama, Mat. Ada, ramai Haji Wardah pun pertanyaan pertama. Cuba buka nota Dita. Buka surat. Muka surat 51. Kalau wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala yaf'ulu. Wazan keempat fa'ila yaf'alu. Mudhari' sama yaf'alu. Wazan pertama pun mudhari' yaf'alu juga. Madi belum tentu. Ada yang madi fa'ila, ada yang madi fa'ala. Untuk lafaz mengetahui fi'il madi dia bukan alama. Fi'il madi dia alima. Alimallahu annahu la alimallah. Qad alima kullu unasin. Kita dah jumpa sebelum ni. Ya, 4 Ustaz. Yang keempat, betul. Baik. Alhamdulillah. Ya, salah tak apa. Jangan salah kita. Malunya. Tak ada. Salah ni penting. Salah ni yang memberikan kita ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Masya Allah. Saya tengok kabel saya mana ni. Kabel saya mana kabel. Allah Akbar. Bateri dah habis. Bateri dah habis. Tunggu siap saya tengok. Bateri dah habis. Tengok kabel komputer. Saya cek kabel. Oh, okey. Alhamdulillah. Bateri dah habis ni. Siap. Sorry. Tunggu sedikit. Saya tak mau tengah ngajar tu. Okey, alhamdulillah. Okey. Wazan yang ke-4, fa'ila yaf'alu. Mana alima ya'lamu. Ya. Qad alima kullu unasin mashrabuhu. Qad sesungguhnya alima fi'il madhi, ya'lamu fi'il mudhari'. Awala ya'lamuna, dan adakah tidak mereka mengetahui? Apa yang mereka tahu? Nampak? Anna. Inna ke anna? Anna. Biasa. Apa beza Ustaz inna dengan anna? Inna biasanya awal jumlah. Anna pun awal jumlah. Tapi jumlah yang letak tengah-tengah jumlah. Anna dia letaknya di tengah-tengah jumlah. Tengah-tengah jumlah fi'liyah. Nampak? Anna sebenarnya letak di tengah-tengah jumlah. Kalau inna di awal jumlah. Biasa ayat baru. Anna, ni ada perbincangan, nama dia masdar mu'awal. Masdar mu'awal bukan hanya pada fi'il mudhari', pada jumlah ismiyah pun ada masdar mu'awal. Apa itu masdar mu'awal? Masdar yang ditakwilkan. Oh, takwil pula Ustaz? Tak apa, InsyaAllah kita bincang kemudian. Juzuk kedua nanti. InsyaAllah juzuk kedua nanti kita akan bincang kemudian. Okey, biarkan dulu. Itu beza. Yang penting tugas anda bezakan inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Kedua-dua letak pada jumlah ismiyah, taukid, ya betul, untuk penegasan. Dan dia ada peranan lain nanti. Kalau an bahawa, ini biasa pada fi'il mudhari'. Kadang-kadang ada juga pada fi'il amar. An bahawa. Kalau in jika. In jika. Atau nun tasydid, nun sukun. An bahawa. Kalau anna sebelah di isim.
An bahawa, sebelah fi'il mudhari. An bahawa. Annallaha, bahawasanya Allah. Ini yang nama isim inna, isim anna. Asalnya Allahu, asal mubtada. Masuk anna, annallaha. Allah mubtada berubah nama jadi isim anna. Mana khabarnya? Ya'lamu ma, ini khabar anna. Ya'lamu ma tu khabar anna. Pendek je Ustaz? Ya, tu khabar anna. Ini Allah isim anna. Asal mubtada masuk anna berubah jadi isim anna. Khabar di mana? Jumlah fi'lah. Jumlah fi'lah ni adalah khabar dia. Khabar. Isim anna, jumlah fi'lah, seluruh jumlah fi'lah menjadi khabar anna. Seluruh jumlah fi'lah itu khabar anna. Allah isim anna, asalnya Allahu. Anna punya kerja, dia merubahkan. Allahu berubah menjadi Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Fi'il dan fa'il dia, tolong beritahu saya mana fa'il. Mana fa'il bagi ya'lamu. Tolong jawab sekarang ni. Mana fa'il dia? Tolong bagi jawapan, tolong bagi komen 10 saat dari sekarang. Mana fa'il? Ma, akan apa yang. Ini maf'ul lebih. Mana fa'il dia? Tolong jawab sekarang. Tolong jawab sekarang. Fa'il bagi ya'lamu. Tolong jawab, mana fa'il dia? Tolong beritahu saya 10 saat dari sekarang. Ada 78 penonton sekarang. Takkan 8 orang tak boleh. Dhamir mustatir jawazan. Masya Allah. Orang Kuantan. Bangga saya. Orang Kuantan sebelum dulu. Mustatir jawazan. Masya Allah. Ustazah orang Kelantan. Ya. Ain lam itu. Ya, ain lam. Itu dia punya. Fa fi'il dan fi'il, Puan Farida. Fa fi'il ya tu huruf mudhari'. Ain lam mim tu fa fi'il min. Dhamir mustatir jawazan. Ya, mustatir jawazan. Kak Zu. Ya, Ustazah Hafiza. Okey. Masya-Allah, Kak Sofia, betul. Esa muda. Ni ustazah punya. Azimah Abdullah mustatir jawazan. Puan Zarina, masya-Allah. Baik. Apa juga latar belakang anda untuk belajar dengan saya? Apa? InsyaAllah sama. Anda akan dapat juga. Tu dia orang bangku sekolah tinggi Ustaz. Tak ada, sama je. Kalau anda usaha, sama. Anda akan dapat juga. Saya ada student ni, saya tahu saya ada seorang student saya, seorang engineer. Tak pernah belajar pun bahasa Arab. Tak pernah pun belajar. Tak pernah belajar bahasa Arab. Tak pernah belum. Isim fi'il huruf tak pernah kenal pun. Alhamdulillah, sebulan belajar ni, dalam sebulan dengar hari-hari, rupanya boleh. Cuma saya belum pernah dengar dia terjemah je. Saya minta satu hari nanti, kalau boleh yang ada yang bagi respon ni, hantarkan terjemahan anda pada saya. Contohnya, untuk ayat-ayat esok, tolong terjemahkan, hantar. Saya nak tengok respon macam mana. Tiru macam mana video yang saya dah hantarkan. Tiru macam mana terjemah. Itu penting. Video yang saya hantar tu bukan saja nak tunjuk-tunjuk. Video saya hantar tu untuk anda belajar. Untuk anda belajar macam mana cara terjemah yang betul. Okey. Dan insya-Allah saya akan hantarkan tiap-tiap minggu, saya akan hantarkan. Bila sampai ayat baru, saya akan hantarkan video baru. Sekarang ni saya tunggu video daripada Batam. Pelajar saya di Batam, saya akan minta dia tolong hantarkan video untuk rakaman yang berikutnya nanti. Pelajar-pelajar sini saya semua saya akan. Pelajar di Batam tu belajar melalui WhatsApp saja. Melalui WhatsApp. Zaman dulu, bukan zaman sekarang ni WhatsApp. Zaman sekarang ni video boleh panjang. Dulu hanya 3 minit saja. Voicemail 3 minit saja. Tak boleh lama-lama je terus potong. Jadi kita kena hadkan. Dulu, kita dulu 5-6 tahun dulu. Bukan 5, 10 tahun saya. Lama kan? Cerita lama tu. Sekarang beliau dah belajar, mengajar harfiah di Batam. Okey, jadi anda pun saya harapkan yang menonton ni, bukan hari ni saya tanya, dhamir apa? Jawab, tekan, tapi anda kena hantarkan audio. Sama ada video, rakaman video ataupun audio pada saya. Saya suka. Saya mengalu-alukan.
pada anda yang inginkan bahawa terjemahan anda ni perlu disimak. Khususnya pada ayat-ayat yang bakal kita terjemah nanti. Ni, macam hari ni, esok, lusa, seterusnya yang akan datang. Hafal. Cuba terjemah. Okey, silakan. Seterusnya, wa ya'lamu, dan ia mengetahui. Ia tu mana dhamir? Dhamir mustatir jawazan. Apa tu jawazan? Harus. Kadang-kadang dia boleh jadi fa'il, kadang-kadang dia tak perlu jadi fa'il. Sebab apa? Dah ada fa'il zahir. Kalau dah ada fa'il zahir, dia tak perlu jadi fa'il lagi dah. Nama pun jawazan, harus. Bila tak ada fa'il dia, maka dia berperanan. Dia ambil alih. Dia sebagai fa'il dia. Ada ketika dia boleh jadi fa'il, ada ketika tak perlu. Ini dia kena jadi fa'il. Ia mengetahui ma akan apa yang isim mausul. Isim mausul tak akan sempurna tanpa silah mausul. Tolong beritahu saya mana silah mausul? Tolong jawab sekarang. Di mana silah mausul bagi ma? Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Tak kiralah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Sama ada jumlah fi'liyah, itu ada fi'il dan ada fa'il paling kurang, atau pada maf'ul bih ada murakab jari, atau ada murakab tausifi dalam satu jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tak kira jumlah ismiyah isim inna khabar inna ke, mubtada khabar ke, atau isim kana khabar kana, yang penting jumlah ismiyah. Isim inna apa mubtada muakhar ke, isim inna muakhar ke, yang penting isim jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibih jumlah. Apa tu syibih jumlah? Syibih jumlah adalah yang merangkumi murakab jari ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Murakab jari ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Ma indallah, apa yang di sisi Allah. Ma indahu, apa yang di sisinya. Bima dengan apa yang ladaihim, di sisi mereka. Zaraf dan mudhaf ilaih boleh jadi. Itu yang namanya syibih jumlah ataupun murakab jari, jar majrur, huruf jar dan isim yang lima huruf jar. Itulah yang menjadi silah mausul. So, jadi silah mausul di mana? Yusirruna, mereka sirkan, mereka rahsiakan. Inilah dia punya silah mausul dia. Silah mausul dia adalah jumlah fi'liyah, mereka rahsiakan. Ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il dia rahsiakan, fa'il dia mereka, dan fa'il dia dalam bentuk dhamir. Mana dhamir dia? Dhamir baris, nampak. Apa nama dhamir dia? Waw jamaah. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah. Soalan saya, fi'il ni sihat atau sakit? Tolong jawab. Sihat atau sakit? Kalau sihat, bentuk yang mana satu? Tolong jawab. Sekarang juga boleh komen. 10 saat dari sekarang, yusiru fi'il sihat atau fi'il sakit? Fi'il sihat atau fi'il sakit? Soal pertama. Soalan kedua, kalau sihat bentuk apa? Kalau sakit, saya belum ajar lagi. Fi'il sakit saya tak ajar. Fi'il sihat sebab tak ada huruf ilat. Kalau sihat, kategori yang mana satu? Tolong jawab. Ada 3 kategori yang saya ajar. Tolong beritahu. Pertama, salim. Kedua, mahmuz. Ketiga, mudhaf. Yusirruna, fi'il bentuk apa? Fi'il sahih bentuk salim ke, mahmuz ke, mudhaf? Ada soalan adjektif. A, salim. B, mahmuz. C, mudhaf. Lambat jawab ni. Tak ada jawab. Ada 76 orang ni. Takkan seorang pun tak jawab ni. Ke delay ni, lama sangat delay. Kena masuk laju ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada juga. Dah 10 detik saya kira pun tak keluar agak. Nampak gaya tak ada kan jawapan ni.
Yusirruna, mereka rahsiakan. Bentuk mudha'af, bentuk mudha'af, bentuk berganda. Syarat bagi fi'il mudha'af, syarat dia mesti apa? Apa syarat dia? Tak ada jawapan lagi sampai hari ni ya. Fi'il bentuk mudha'af, bentuk berganda. Ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa. Fa fi'il dia huruf apa? Huruf sin. Ain fi'il dia huruf ra. Dan lam fi'il dia huruf ra. Sin, ra, ra. Sin, ra, ra. Sin, ra, ra. Memang tak ada jawapan lah. Ataupun saya tak bergerak ni. Oh betul tak bergerak. Patutlah. Banyaklah saya tengok. Mudha'af ya Allah, saya tak tahu Ustaz. Ya, Nurin tak tahu, tak apa. Nurin Amira baru saya rasa ni. Nurin Amira ni. Mudha'af ya. Alhamdulillah. Minta maaf saya apa? Rupanya tak bergerak tu saya kacau tadi, dia tak bergerak. Ya, bentuk mudha'af. Syarat mudha'af, ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa, ya, berganda. Dan soalan seterusnya, wazan nombor berapa? Wazan ke berapa? Tolong jawab. Sihat, mudha'af, ya. Betul. Cikgu Hafizah. Ustazah Hafizah, cikgu pula ustazah. Ya, betul, bagus semua. Soalan saya, wazan nombor berapa? Wazan yang mana satu? Siapa jawab betul? 10 saat dari sekarang. 1 2. Wazan nombor 5. Wazan 4 huruf. Masya Allah, Puan Syarina. Ya, wazan 4 huruf. Kalau siapa sebut wazan nombor 1 salah, wazan nombor 2 salah, wazan nombor 3 salah, wazan nombor 4 salah, wazan nombor 5 salah. Tapi kalau wazan 4 huruf, kenapa? Huruf mudhari' itu pada dhammah ni, Pak. Berarti 4 huruf. Fi'il madhi dia bukan sarara, as-sarra. Fi'il madhi dia adalah as-sarra. Fi'il madhi dia as-sarra. Allah. Jangan tak biasa. Sorry. Tak tukar font. As-sarra. As-sarra fi'il madhi. Ada tambahan alif. Bila tukar mudhari', huruf mudhari' mesti baris huruf ya mesti baris dhammah. Yusirru. Yusirru, ia sirkan, dirahsiakan. 4 huruf. Alhamdulillah. Saya nampak Jangan sarra yasurru. Kalau ya baris atas dia 3 huruf. Huruf mudhari' itu baris fathah dia 3 huruf. Kalau baris dhammah 4 huruf. Majhul macam mana Ustaz? Kata majhul baris dhammah juga. Majhul huruf yang tengah-tengah kena baris fathah. Yusarru baru majhul, mereka dirahsiakan. Yusarru baru mereka dirahsiakan, jadi fi'il majhul. Mudhari' majhul. Ini yusirru mereka rahsiakan, fi'il mudhari' maklum. Wa dan huruf ataf. Huruf ataf. Wa huruf ataf. Dia menyambungkan antara ma mausul dengan wa ma dan apa yang dia. Betul terima anak saya, ma akan dia relate pada wa ma. Mereka bahawasanya Allah yang mengetahui akan apa yang mereka rasakan, dan bahawasanya Allah yang mengetahui juga akan apa yang soalnya ada fi'il, ada isim anna, ada fi'il dan fa'il yang tersembunyi sebelum tu. Dan bahawasanya Allah yang mengetahui akan apa yang yu'linuna, mereka iklankan, mereka nyatakan, mereka zahirkan, mereka nampakkan. Ini pun 4 huruf. Nampak huruf pertama baris dhammah. Fi'il madhi dia a'lana yu'linu. Fi'il 4 huruf. Fa fi'il huruf ain, ain fi'il huruf lam, dan lam fi'il huruf nun. Kenapa baris dhammah? Sebab ini 4 huruf.
fi'il madhi dia a'lana. Ada alif, atas alif ada hamzah. A'lana fi'il madhi. Mudhari' dia yu'linu. I'lanan. I'lan maksudnya kita sebut i'lan kan? I'lan cakap Arab. I'lan tu mempamerkan, menunjukkan, menzahirkan, menampakkan. Yu'linun. Lawan pada sir, merahsiakan. Menyatakan, melahirkan, menampakkan. Yu'linuna. Waw ni adalah fa'il dia. Waw adalah fa'il. Fi'il dan fa'il. Satu jumlah fi'liah. Dia menjadi silah mausul pada ma ni. Menjadi silah mausul. Jumlah fi'liah ni menjadi silah mausul pada ma isim mausul. Selesai ayat yang ke-77. Boleh jelas sekarang ni? Boleh faham? Kita nak pindah ke ayat yang ke-78. 8:30. Sekarang jam ni kan 8:30. Boleh faham sekarang ni? Mulai hari ini, tambahan-tambahan saya akan ceritakan dia, bincang topik-topik baru. Tapi tak boleh berturutan sangat. Saya akan bagi masa dulu rehat. Saya tambah baru, di samping ulang dan ulang dan ulang. Dan harapan saya anda jangan sekali-kali jemu dengan apa yang saya ulangkan. Bila belajar harfiah baru tahu isim itu iklan tu bahasa Arab. Ya betul, dia orang tadi. Iklan. Kita say iklan, kaf kan. Iklan, iklan, ain. A'lana fi'il madhi yu'linu i'lanan. Iklan. I'lan adalah kata terbitan. Masdar nama. A'lana yu'linu i'lanan. Empat huruf tak ada. Empat huruf tak ada wazan ke? Ada, Umi. Sana. Ada wazan, ada 4 huruf. Pada nota dita tu saya ada tunjukkan. Saya rasa ada. Sana. Yang mana? Nota dita ada wazan 4 huruf. Cuba cari. Pada indeks belakang tu ada wazan 4 huruf. Mausul, dhamir, fi'il wazan, jarat. Sulasi mazid ni, muka surat 63. Muka surat 63. Sulasi mazid. Muka surat 63. Ni wazan ya Umi. Ni wazan, muka surat 63. Ya, betul. Af'ala, ni wazan pertama. Kepada yang ni wazan 4 huruf. Boleh semak-semak nanti insya-Allah kita akan bincang. 4 huruf ada 3 wazan dia. Wazan pertama af'ala fi'il madhi, mudhari' dia yuf'ilu. Masdar dia if'alan. Apa itu masdar? Kata terbitan. Apa itu masdar? Kata terbitan. Af'ala fi'il madhi, yuf'ilu fi'il mudhari', if'alan. A'lana fi'il madhi yu'linu i'lanan. Nampak? Dia ikut acuan dia. Macam as-sarra ni, wazan sama. As-sarra fi'il madhi, yusirru fi'il mudhari', israran. Masdar dia. Kita ikut formula dia ada. Ini dia punya formula dia. Dia punya wazan dia, acuan dia. Okey. Kebanyakan wazan pertama ni banyak dalam pasaran. Wazan pertama adalah wazan yang popular. Ini wazan kedua, popular. Ketiga ada juga. Tiga-tiga ni popular, tapi ni paling banyak kita jumpa ni. Kalau jumpa 4 huruf, biasanya wazan pertama. Biasanya wazan pertama. InsyaAllah, kita akan detailkan nanti bila perbincangan 4 huruf. Sekarang kita baru fokus 3 huruf. Umi tanya 4 huruf, ada Umi, ada. Kita akan bincang. Sebab itu saya akan fokus. Sekarang jumlah ismiah, jumlah fi'liah dah settle. Saya cuma bawa ulang-ulangan. Sekarang nak fokus fi'il. Fi'il 3 huruf.
Macam mana fi'il 3 huruf madhi mudhari' tukar jadi isim fa'il, tukar jadi isim maf'ul dan sebagainya. Okey. Baik, sekarang kita nak fokus ni. Untuk kelas-kelas yang berikutnya kita akan bincang. Boleh? Boleh Umi? Muka surat 52, 53. Okey. Boleh cek ada dalam nota. Kembali kepada perbincangan kita. Okey, saya masuk ayat 78. Sedia? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna. Satu jumlah. Baik. Ya ke Ustaz? Ya. Dah jumpa fa'il. Lepas fa'il mesti jumlah baru ni. Ini jumlah ismiyah. Macam mana Ustaz kata jumlah ismiyah? Mula dengan huruf jar. Wa dan. Permulaan. Mula dengan huruf jar. Murakab jari. Min, huruf jar. Hum, majrur. Jar majrur ataupun murakab jari. Bila jumlah ayat bermula dengan murakab jari, kemudian diikuti dengan isim. Ummiyuna, orang-orang yang ummi. Apa itu orang ummi? Orang-orang yang buta huruf. Ummi, orang-orang yang buta huruf. Macam mana dia ummi? Alif mim. Ibu pun alif mim ke ummi? Ummi ni mesti buta huruf ke? Ibu ni buta huruf ke? Rupanya ada satu kitab dibahaskan kenapa kalimah-kalimah ni dia ada hubung kait rupanya. Tapi kitab tu saya tak adalah, tapi kawan saya ada. Antara kenapa ummi ni duduk dalam hutan pun, tak mengaji tinggi pun, nama kata ibu dia automatik. Tak payah belajar pun. Walaupun buta huruf macam mana pun, untuk jadi ibu tak perlu belajar. Tak perlu belajar jadi ibu. Dia automatik ada perasaan kasih sayang, rasa nak memang binatang pun menjadi ibu dia sayang, apatah lagi manusia kan. Dia automatik ya. Ini tak perlu sekolah. Ummi, orang-orang yang buta. Tapi ummi di sini maksudnya ummiyuna. Ini mulhaq jamak muzakkar salim. Orang-orang yang buta. Boleh ummiyun atau boleh ummiyin. Perubahan dia huruf waw atau huruf ya. Kadang-kadang huruf waw, kadang huruf ya. Tergantung pada kedudukannya. Ini adalah marfu'. Okey, kedudukan marfu' sebab dia mubtada' muakhar. Sebab tu mubtada' di awal ayat, tapi letak belakang. Cara terjemah mubtada' muakhar tambah ada. Dan sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang buta huruf. Jumlah ismiyah. Macam mana tambah ada Ustaz? Bila awal jumlah bermula dengan murakab jari, ada huruf jar dan ada isim yang menimba huruf jar. Isim yang menimba huruf jar, kedua-dua tu dua lafaz ni kita gabungkan jadi satu murakab, satu ungkapan. Kita namakan murakab jari. Okey. Bila awal jumlah bermula dengan murakab jari, isim yang berikutnya kita tambahkan ada pada terjemahan kita. Ada orang-orang yang buta huruf. Kalau tak letak ada, dan daripada mereka orang-orang yang buta huruf. Boleh juga, tapi tak menepati sistem. Kita nak tambahan ada tu. Kenapa perlu tambah ada Ustaz? Sebab saya nak ajarkan mubtada' muakhar. Nak ajarkan mubtada' muakhar. Cuba buat. Mubtada' muakhar berubah jadi isim inna muakhar. Macam mana? Letakkan inna di awal dia. Apa akan berlaku? Letak inna. Wa inna minhum, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka ummiyuna berubah jadi ummiyina. Itu saja beza dia. Ummiyina. Ummiyuna jadi ummiyina. Itu saja ubah. Inna dia merubah. Mubtada' muakhar berubah jadi isim inna muakhar. Namanya berubah dan huruf pada akhir lafaz ummiyun berubah jadi ummiyin. Itu saja. Cara terjemah sama. Dan sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang buta huruf. Kalau letak inna, wa inna minhum, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang buta huruf. Kalau inna. Okey. Alhamdulillah. Kalau kana wa kana minhum ummiyun, sama. Dia tak berubah apa-apa.
yang mengubah pada khabar. Itu saja. Alhamdulillah. La ya'lamun al-kitab. Sekarang soalan saya. Ummiyun isim makrifah atau isim nakirah? Soalan saya, ummiyuna isim makrifah atau isim nakirah? Ummiyuna ada alif lam? Tak ada alif lam kan? Bila tak ada alif lam, dia isim nakirah. Isim inna. Isim inna mahal. Soalan saya, adakah dia isim makrifah atau nakirah? Ummi. Bila tak ada alif lam, dia isim nakirah. Kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim ada tanwin. Tapi tidak pada jamak muzakkar salim. Dia isim nakirah. Ya. Soalan saya, sekarang isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah. La ya'lamunal kitaba illa amani. Satu jumlah fi'liyah. La ya'lamunal kitaba illa amani. Jumlah fi'liyah. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, apa yang anda kena buat? Makrifah sebab ada mubtada. Apa? Cik Razali Harun isim makrifah sebab ada mubtada. Nah, isim mubtada muakhar dia nakirah tu. Dia isim nakirah ni. Dia isim nakirah. Mubtada muakhar isim nakirah. Isim nakirah. Okay. Soalan saya, bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, apa yang kita kena buat? Ini teknik, ini tambahan. Ya Allah, cikgu encik siapa ni? Yang, Masya Allah. Saya nak jumpa macam mana ni orang baru ni. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, kita kena tambah apa? Tambah yang. Siapa ni tadi? Cikgu EN. Cikgu EN ni plus yang ni. Jadi saya rasa cikgu EN baru ni. Baru join kelas saya. Boleh saya tahu siapa ni? Sedangkan saya belum, kalau orang baru tak tahu ni, orang lama je. Sebab kita dah jumpa sebelum ni ayat yang ke 25. Annalhum jannatin, bahawasanya bagi mereka ada beberapa syurga. Jannatin isim nakirah bertemu fi'il tajri min tahtiha al-anhar. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, tambahkan yang. Tambahan yang pada jumlah tersebut. Tambahan yang, ya, murakab tausifi. Seluruh jumlah fi'liyah itu akan menjadi sifat pada isim nakirah tadi. Seluruh jumlah fi'liyah itu menjadi sifat kepada isim nakirah. Pada ummiyun. Macam mana sifat orang ummi tadi? Sebagian mereka ada orang-orang yang ummi, ada orang-orang yang buta huruf. Macam mana sifatnya? La ya'lamunal kitaba illa amani. Tidak mereka mengetahui akan kitab melainkan angan-angan. Kita jangan jadi macam orang ummi tu, orang yang buta huruf. Kita rasa macam kita faham je Quran. Baca Quran dengan orang baca kita sedih, nangis. Tapi kita bukan faham. Kita syahdu dengan lantunan suara. Kita syahdu saja. Kita bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, tambahkan yang. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, tambahkan yang pada teman. Betul. Kadang-kadang jumlah ismiyah. Ada juga jumlah ismiyah tapi tak banyak. Paling banyak sekali jumpa. Dan kita akan jumpa jumlah fi'liyah. Yang mereka mengetahui akan kitab, melainkan angan-angan. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Ada mustasna. Alamak, mustasna pula. La nafi, la nafiyah, bukan la nahiyah. Nafiyah, menafikan. La nafiyah, tidak. Ya'lamuna, mereka mengetahui fi'il dan fa'il. Fi'il mengetahui, mereka dengan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Al-kitabah, akan kitab. Maf'ulun bih. Akan kitab, maf'ulun bih. Illa, melainkan huruf kecuali. Illa, huruf kecuali.
melainkan amaniyah, angan-angan. Amaniyah, angan-angan. Amaniyah, angan-angan. Yang dikecualikan, atau dalam istilah Arab kita mengatakan mustasna. Mustasna. Mustasna yang dikecualikan. Illa, melainkan amaniyah, yang melainkan angan-angan. Amaniyah, angan-angan. Wa, itu satu jumlah. Jumlah baru wa dan huruf in, jika huruf. Ya kan jika? In memang asal jika, tapi ada illa, nampak? Ada illa ni. Bila ada illa, in jika berubah makna. In berubah jadi tidak. In jika berubah jadi tidak. Bila ada illah. Pak illah ni pengaruh besar. Bila in ada illah, dia jadi tidak. In berubah nama, berubah makna. Jika asalnya, bila ada illah, dia jadi tidak. Wa inhum, dan tidak mereka. Wa huruf, in huruf. Hum isim. Bila mula ayat mula dengan isim, jumlah ismiyah. Hum ni kita namakan mubtada. Ni dhamir. Apa nama dhamir ni? Hum, mereka. Dhamir kalau letak awal jumlah diikuti dengan awal jumlah, dia boleh jadi jumlah ismiyah. Kalau iyyaka, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyaya, iyana, itu awal jumlah fi'liyah. Ini untuk awal jumlah ismiyah. Ini mubtada ni. Hum mubtada. Dan tidak mereka illa, melainkan yazunnuna. Ini khabar. Jumlah fi'liyah menjadi khabar bagi mubtada. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Yazunnuna, mereka zon, mereka sangka-sangkakan. Yazunnuna, mereka sangka-sangkakan. Melainkan mereka bersangka-sangka. Yazunnu. Fi'il 3 huruf. Ya, nampak pada fathah ni. Main 3 huruf. Za, nun, nun. Fa fi'il, za, ain fi'il dan nun, dan lam fi'il dan nun. Za, nun, nun. Fi'il madhi zanna yazunnu. Wazan nombor berapa? Fi'il 3 huruf, mesti 3 wazan. Nombor 1 ke? Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ya, dhamir munfasil, hum tadi. Yazunnuna, fi'il wazan nombor 3. Fa'ala yaf'ulu. Asalnya zonana yaznunu. Zonana yaznunu. Ada berlaku sedikit perubahan. Yaznunu dia pindahkan jadi yazunnu, kerana ada 2 huruf serupa. Nun, bila ada 2 huruf serupa, huruf pertama kena sukunkan, dan baris dhamma tu ditransfer pada za. Asalnya yaznunu, za tu baris sukun asalnya. Yaznunu. Dalam bahasa Arab, kaedah dia, bila 2 huruf serupa dan kedua-dua berharakat, huruf yang pertama tu kena disukunkan, dan harakat dhamma tu ditransfer pada za. Jadi yazunnu, yazunnuna, mereka zon, mereka bersangka-sangka, dan tidak mereka, melainkan mereka sangka-sangka. Ayat yang ke-78. Laju ke saya terangkan? Cukup? Anda faham setakat ni? Wazan nombor 3 betul Umi Rukiah Haji Saidin, betul nombor 3. Tahniah semua kepada yang menjawab. Wazan nombor 3. Wazan nombor 3. Okey. Okey, sekarang saya nak pindah ke ayat yang ke-79. Setengah muka surat dah ini. Ayat 79 agak panjang. Kita habiskan.
ada berulang-ulang. Mana yang berulang saya akan lajukan sikit. Yang perlu saya ulang, walaupun pernah saya sebut, tapi saya kena ulang juga sebab yang masih belum lekat. Macam isim mausul, silah mausul tu, kalau dalam tak sebut kena ulang lagi. Sistem saya mengajar, sistem mengulang. Sistem mengulang dengar, ulang pandang, ulang sebut. InsyaAllah dia mudah-mudahan dia akan ingat. Itu harapan saya. Dan untuk anda juga kena ulang. Ulang baca, ulang terjemah pada lembaran Quran yang tidak ada sebarang nota. Pada lembaran Quran yang tidak ada sebarang terjemahan mafhum. Saya tak mahu ada terjemahan. Itu saya punya peraturan saya. Ini peraturan yang saya tetapkan. Kepada yang belajar dengan saya, Quran terjemahan bagus, tapi bukan masa menterjemah dengan saya. Terjemahan saya pada lembaran Quran yang bersih daripada sebarang nota. Lazimi diri anda menterjemah pada lembaran Quran yang bersih daripada sebarang erti yang ada diberikan di bawahnya. Kosong. Buku yang anda beli, buku yang saya berikan itu sebagai rujukan untuk anda menyimak dan anda menterjemah saja. Sebagai rujukan, sebab saya namakan buku rujukan. Dan buku nota tu untuk tata bahasa. Itu saja. Pada terjemahan, bebaskan diri anda daripada sebarang nota dan sebarang arti-arti yang boleh membantu. Sekiranya benar-benar lupa, baru boleh buka, baru boleh semak. Kalau tidak, paksakan diri anda untuk menterjemah. Lazimi, latihlah diri, insyaAllah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Satu jumlah. Dan antara jumlah-jumlah ni dia ada huruf ataf, fa, summa. Macam mana Ustaz kira satu jumlah? Fa, maka wailun, celakalah. Allah ni macam fi'il amar dia. Sedang wailun isim ada tanwin. Ini masdar bermakna amar. Masdar yang maknanya macam amar. Ini masdar, insyaAllah kita akan belajar lagi. Ini kata terbitan. Wailun maknanya celaka. Tambahlah, maka celakalah. Li, bagi, huruf jar. Alladzina, isim mausul. Biasa isim kalau yang menerima huruf jar baris akhir baris bawah, tapi tidak pada isim mausul. Kerana isim mausul termasuk dalam kumpulan isim-isim yang mabni. Dalam kumpulan isim-isim yang mabni. Apa itu mabni, Ustaz? Mabni ni adalah kalimah isim ataupun fi'il ataupun apa kalimah yang baris akhir atau huruf akhirnya tak terkesan, tak ada pengaruh, tak terpengaruh dengan huruf jar ke atau huruf-huruf lain. Dia tak berubah. Lawan kepada mabni, mu'rab. Lawan kepada mabni adalah mu'rab. Pada isim, pada fi'il ada huruf, kita boleh bahaskan bahawa kesemua kalimah ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Untuk huruf semua mabni. Untuk huruf semua mabni. Tapi isim ada sebahagian isim yang mabni, ada sebahagian isim yang mu'rab. Antara isim yang mabni adalah isim mausul. Isim mausul adalah satu daripadanya. Isim mausul adalah satu daripadanya isim yang mabni. Kemudian selain isim mausul, isim isyarah juga isim yang mabni. Lagi isim domir. Domir juga adalah isim mabni. Tiga ni yang lainnya. Cukup. Yang lain ada baki tiga lagi kemudian. Ingat tiga ni isim mabni. Isim mausul, ma apa yang tak ada mi tak ada mu, ma saja sampai kiamat. Man orang yang tak ada manu ke mani tak ada. Mana ke tak ada, sama. Man saja orang yang isim mausul. Allazi, allati, allatani, allazani, allati, allazina, semua ni isim mausul, semuanya mabni. Walaupun ada huruf jar ke, tetap tak berubah. Baris dia tak berubah, huruf pun tak berubah. Lillazina, bagi orang-orang yang. Isim mausul semua mabni, kecuali ada kecuali juga. Ada kecuali. Yang musanna saja yang mu'rab. Allazani atau allazaini. Sebab itu saya buat dua. Isim musanna, allazani atau allazaini ada dua kan? Dalam nota. Kenapa buat sebab dua? Sebab dia mu'rab. Dia kadang-kadang dia berubah allazani, kadang-kadang allazaini. Dia berubah, hurufnya berubah. Isim mausul. Tapi secara umum semua isim mausul mabni kecuali yang musanna saja. Okay. Lilladzina, bagi orang-orang yang, ingat bila bincang
Isim mausul, dia bukan ada muzakkar, ada muannas. Dia ada bilangan mufrad, musanna jamak. Dia bukan ada mabni saja, bukan ada murab. Tapi ingat, bila ada isim mausul mesti ada silah mausul. Mana silah mausul dia? Ingat, silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah boleh, atau jumlah ismiyah boleh, atau syibih jumlah. Mana jumlahnya? Bermula daripada yaktubu, fi'il mudhari'. Berarti jumlah fi'liyah lah. Ada fi'il, mereka menulis. Fi'il dah ada, fa'il mereka, waw jamaah. Al-kitaba, akan kitab, maf'ulun bih. Bi aidihim, ada murakab jari, ada aidihim mudhaf ilaih. Ada murakab jari, ada murakab idhafi. Itu lengkap satu jumlah fi'liyah. Malam tadi rupanya saya ada buat satu nota malam tadi, tapi saya tak sempat nak share. Ya, saya tunjukkan Mana tadi? Struktur ni. Struktur binaan jumlah fi'liyah. Biasa pada jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, tu paling kurang. Fi'il dan fa'il itu minimal. Minimal ada fi'il dan fa'il. Tapi kadang-kadang ditambah dengan murakab jari. Kadang murakab tausifi. Kadang-kadang murakab jari, fi'il, fa'il. Ada murakab jari, ada murakab idhafi. Kadang ada maf'ul bih. Kadang-kadang tak ada maf'ul bih, ada fi'il dengan fa'il saja. Kadang ada maf'ul bih. Saya akan lengkapkan lagi sikit. Fi'il dan fa'il. Okey. Kadang-kadang fi'il dan fa'il saja satu jumlah. Kadang-kadang tambah murakab jari. Murakab jari ni popular lah. Kadang-kadang ada murakab tausifi dalam satu jumlah fi'liyah. Kadang-kadang fi'il dan fa'il tak ada maf'ulun bih. Apa tu maf'ulun bih? Objek. Ada maf'ulun bih. Kan ada murakab jari. Dah. Fi'il, fa'il ada murakab jari. Ada yang fi'il, fa'il ada maf'ulun bih, ada murakab jari, ada murakab idhafi. Ada murakab idhafi. Ada tambah lagi murakab tausifi lagi. Banyak, panjang. Ada tambah huruf ataf lagi panjang. Jadi itulah. Ada isim mausul, ada silah mausul lagi. Jadi satu jumlah fi'il tu dia jadi kompleks bila adanya ungkapan-ungkapan ini. Okey. Jumlah fi'il. Minimal ada fi'il dan fa'il. Nak tak ke ni nota ni? Nak tak nota ni? Kalau nak saya nak share dalam grup WhatsApp. Sikit ya. Structure ni. Kalau nak saya akan share. Nak ke? Saya tukar PDF. Kalau tak tukar PDF nanti sampai pada anda, nanti dia jadi macam cacing ni tulisan. Nak ke? Nak. Ush, nak. Okey, saya pergi. Okey. Okey. InsyaAllah. Bila saya 3 PM nanti saya akan masuk. Lepas kelas nanti saya share. InsyaAllah nak. Nak simple je nota ni. Okey. Tapi penting. Penting bagi saya. Anda nampak struktur macam mana bentuknya satu jumlah tu? Okey. Paling kurang fi'il ada fa'il. Kadang-kadang ada maf'ul bih. Ini teras ni. Dia punya inti utama dalam satu jumlah fi'liyah. Kerana ada tambah murakab jari, ada tambah dengan murakab idhafi, ada tambah lagi murakab tausifi. Ini tiga-tiga murakab ni popular. Dia sangat banyak dalam jumlah fi'liyah. Contoh yang ini ya.
Yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Ini jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada ada fi'il, ada fa'il. Fa'il bentuk dhamir. Ada fa'il bentuk zahir, ada bentuk dhamir. Bila fa'il kena pecah sikit. Zahir atau dhamir Saya bagi dia punya teras utama. Ada maf'ul bi. Maf'ul bi bentuk zahir ke dhamir? Bentuk zahir. Al-kitaba, akan kitab. Bi-aidi, murakab jari. Bi-aidihim, murakab jari. Dan aidihim, murakab tausifi. Aidi, tangan-tangan. Ada lam, aidi? Ada tanwin? Tak ada. Aidi, tangan-tangan, jamak taksir. Aidi, tangan-tangan. Alif lam tak ada, tanwin tak ada. Ini jamak taksir. Berarti dia mudhaf. Him mudhaf lagi. Aidihim murakab idhafi. Nampak? Bi aidihim di sini ada murakab jari dan ada murakab idhafi. Aidi dia berperanan sebagai majrur dan dia juga berperanan sebagai mudhaf. Dia ada dua kedudukan. Aidi, tangan-tangan. Boleh terjemah, boleh tahu jamak apa? Jamak taksir. Mufrad dia yadun, tangan. Kalau musanna dia yadani atau yadaini. Jamak dia aidi, tangan-tangan. Aidi, tangan-tangan. Jamak taksir. Aidi, tangan-tangan. Jamak taksir. Jam sudah menunjukkan 8.58. Ayat belum habis lagi. Summa, kemudian huruf yaquluna, mereka berkata, satu jumlah. Kenapa Ustaz kata gini? Sebab yaquluna, lafaz berkata dia tak cukup tanpa ada diringkan dengan silah, dengan maqulul qaul. Tak kira fi'il madhi ke, fi'il mudhari' atau amar ke, mesti ada maqulul qaul. Mereka berkata. Apa yang mereka berkatakan? Apa ungkapan mereka? Allah rakamkan dalam bentuk cakap ajuk. Hadza min indillah, satu jumlah. Hadza min indillah, satu jumlah. Jumlah ismiyah. Ini isim. Min indillah, dah adalah daripada sisi Allah. Murakab jari, ada murakab idhafi. Murakab jari, murakab idhafi. Min huruf jar, indi zaraf. Dan dia majrur dan dia menjadi mudhaf kepada Allahi, mudhaf ilaih. Murakab jari, murakab idhafi ni seluruh ni menjadi khabar bagi mubtada. Ini adalah daripada sisi Allah. Boleh tambah adalah, okey? Bila murakab jari boleh tambah adalah. Ini adalah daripada sisi Allah. Li, jumlah baru. Walaupun dia berhubung kait ada kait, tapi saya pecahkan lagi. Li, huruf nasab, bukan huruf jazam. Katun, bukan huruf jazam, huruf nasab. Kalau huruf jazam, lam baris sukun. Lam baris sukun. Kalau huruf lam, ada 3 huruf lam yang duduk dia pangkal fi'il mudhari'. Tolong ingat, boleh bagi komen kat bawah untuk ingatan. Ada 3 huruf lam yang duduk dia di pangkal fi'il mudhari'. Kalau lam bagi, itu huruf jar, dia pangkal isim. Dia duduk dengan isim, dia berganding dengan isim. Ini lam yang berganding dengan fi'il mudhari'. Ada 3 lam. Pertama lam baris kasrah, kedua lam baris sukun, ketiga lam baris fathah. Ada 3 huruf lam. Yang tiga huruf lam ni duduk dia pangkal fi'il mudhari' dan harakatnya tak sama. Kalau lam baris kasrah, kita terjemahkan lam supaya. Lam baris kasrah kita artikan lam supaya. Lam ta'lil, lam kerana. Kenapa? Mereka buat tadi untuk mereka jual, supaya mereka jual. Ni lah ada lam ada an masdari di tengah-tengah Baik Ustaz Ramli semalam dia beritahu, saya dapati memang pembahasan tentang masdar muawwal ni. Ini ada an masdari di an ada huruf an. Apa an masdari? Dia memasdarkan fi'il tu dan kita takwilkan menjadi masdar muawwal. Masdar muawwal masdar yang ditakwilkan. InsyaAllah kita bincang kemudian dulu. Sabar dulu. Cukuplah anda cuma yang saya nak anda ambil perhatian. Ada 3 huruf lam di pangkal fi'il mudhari'. Pertama lam baris kasrah, terjemahkan supaya.
Kedua, lam baris sukun. Terjemahkan hendaklah. Kalau lam baris sukun, hendaklah ni lam huruf jazam. Lam supaya adalah huruf nasab. Lam supaya, lam baris sukun, hendaklah. Lam baris fathah, sesungguhnya. Macam saya bacakan awal tadi. La uzayyinanna, sesungguhnya aku mesti hias-hiaskan. Wala ughyanna, dan sesungguhnya aku mesti sesatkan. Tu kalau lam baris fathah. Lam baris bawah, lam supaya. Lam baris sukun, hendaklah. Lam baris fathah, sesungguhnya. Ada 3 huruf lam yang duduk dia di pangkal fi'il mudhari'. Lam baris bawah, supaya. Lam baris atas, sesungguhnya. Lam baris mati, hendaklah. Ingat? Tolong buat note. Sila tulis. 3 jenis lam. Jangan nampak lam bagi. Kalau lam bagi itu huruf jar. Sebelah dia isim. Yashtaru bukan fi isim. Yashtaru dia fi'il mudhari'. Ya itu huruf mudhari'. Ya huruf mudhari'. Lam ta'lil. Ya. Rahizat Ahmad. Betul. Lam ta'lil. Lam kerana. Kerana apa? Supaya itu kita terjemahkan supaya. Lam baris bawah supaya. Dengan syarat lam baris kasrah. Lam baris sukun, hendaklah. Lam baris fathah, sesungguhnya. Lam baris fathah, sesungguhnya. Kita dah selaraskan. Kita tak mau ada ubah-ubah lagi. Li, supaya. Li juga bagi. Macam mana Ustaz beza lah bagi. Tengok. Kalau anda tak kenal isim pun tak kenal, fi'il tak kenal, memang masalah. Sebab itu saya kena iringkan sekali. Kena kenal isim, kena kenal fi'il dan kena kenal huruf. Macam bukan setakat kenal, kena tahu terjemah dia. Maaf saya nak minta diri, ada urusan. Nanti sambung tengok rakaman. Baik, silakan Puan Yati. Tak apa. Puan Yati bukan Tok Guru dia, hebat Tok Guru dia. Tak apa. Silakan, silakan. Liyashtaru, supaya mereka jual. Lam baris bawah supaya. Lam baris atas sesungguhnya. Lam baris sukun hendaklah. Saya ulang banyak kali dah, dekat 10 kali dah saya ulang ni. Kalau tak ingat juga tak tahu. Besok nanti, selang 2 hari saya akan tanya. Lam sekarang ni kita dah berapa lam kita jumpa lam? Ada 5 dalam takdiam, ada 5 lam. Lam pertama sekali kita dengar lam bagi. Itu kalau sebelah lam huruf jar, sebelah di isim. Kedua lam kita kenal lam nescaya. Macam mana nak kenal lam nescaya? Bila ada huruf lau di awal ayat atau laulah. Kalaulah tidak, ada lau. Lam ketiga kita lam sesungguhnya. Lam sesungguhnya, tapi sebelah dia bukan fi'il mudhari'. Lam sesungguhnya di awal ayat tu ada inna. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya dia adalah benar-benar. Lam benar-benar, bukan lam sesungguhnya, lam benar-benar. Dulu kita sebut sesungguhnya lam benar-benar. Macam mana nak kenal lam benar-benar? Ada inna di awal ayat dia. Dah 3 lam. Lam bagi, lam nescaya, lam benar-benar. Lam yang ke 3 dah 3. Lam yang keempat, lam supaya. Hari ni lam keempat. Lam baris mati, lam hendaklah yang kelima. Lam yang keenam, lam baris atas sesungguhnya. Ada 6 lam. 6 huruf lam. Banyak rupanya, diam tak diam. Memang banyak. Tapi kita pecahkan. Lam bagi satu grup sebelah sini. Lam nescaya dengan lam benar-benar bila ada lau atau ada inna. Itu grup kedua. Ini grup ketiga. Kita partitionkan. Ketiga, lam baris bawah. Semua lam, 3 lam ni pangkal fi'il mudhari'. Lam baris bawah supaya, lam baris mati hendaklah, lam baris atas sesungguhnya. Pangkal fi'il mudhari'. Sekali lagi, pangkal fi'il mudhari'. Lam benar-benar itu bukan. Bila kalau ada inna, jumlah ismiah. Lam nescaya ada lau. Itu pada 2 jumlah. Lau syarat. Lam bagi sebelah isim. Tapi lam supaya pangkal fi'il mudhari'. Lam hendaklah baris mati pangkal fi'il mudhari'. Lam sesungguhnya lam baris fathah pangkal fi'il mudhari'. Jelas? Berapa kali ulang? Boring lah Ustaz ni. Ulang ya. Tak apa, saya dah ulang. Boring saya tak nak. Saya teruskan. Liyashtaru, supaya mereka jual. Kenapa jual? Kan beli yashtaru. Sebab ada huruf jar bi tu. Asalnya liyashtaru supaya mereka beli. Li supaya yashtaru mereka beli. Tapi ada huruf jar bihi tu, dia berubah menjadi supaya mereka jual.
Ini fi'il 5 huruf. Macam mana ajar zaitun kongsikan semalam? Ya, memang betul. Itu wazan ishtara fi'il madi, mudhari' yashtari fi'il mudhari'. Ishtara yashtari. Fi'il ni ada huruf ilat, fi'il sakit. Bukan fi'il sihat, fi'il sakit. Shin, ra, ya. Fa fi'il ada huruf shin, ain fi'il ada huruf ra, dan lam fi'il ada huruf ya. Ishtarau. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Telah membeli oleh ia, yashtari ia membeli. Shin, ra, ya. Itu kata dasar. Kalau siapa ada buku rujukan saya, atas tu saya letakkan shin, ra, ya. Itu kata dasar. Ta tambahan. Ada hamzah wasal depan kali. Ishtara. Ada hamzah. Semuanya fi'il 5 huruf. Yang penting jumlah fi'ilnya ada fi'il dan ada fa'il. Supaya mereka jual. Mana domain mereka? Waw jamaah. Domain yang menjadi fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada murakab jari. Ada murakab jari. Nampak? Supaya mereka jual bihi dengannya samanan qalilan. Ini murakab apa nama? Tolong jawab. Samanan qalilan. Satu murakab. Tolong jawab, murakab apa? Ada fi'il, ada fa'il, ada murakab jari. Ada fi'il, ada murakab jari, ada murakab tausifi. Nampak? Fi'il ada, fa'il ada, murakab jari ada murakab tausifi. Ini macam kita jumpa ni. Satu jumlah fi'il dia. Ada fi'il, mereka jual. Ada fa'il, mereka. Ada murakab jari, ada murakab tausifi. Murakab tausifi, ada murakab jari. Satu jumlah. Jumlah fi'il. Supaya mereka jual dengannya akan harga yang sedikit. InsyaAllah murakab tausifi. Alhamdulillah. Tausifi, bagus. Alhamdulillah. Saya tak tunggu anda punya jawapan supaya laju sebab nak cepat. Ustaz Muzakir memang macam tu. Makin dah hujung makin laju, makin hujung makin laju. Dan seterusnya, fawailun, maka celakalah lahum bagi mereka, mimma daripada apa yang katabat, ma isi mausul, ada silah mausul, katabat aidihim. Satu jumlah. Ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Satu jumlah. Ada fi'il, ada fa'il. Jumlah fi'ilnya. Cukup. Ada fi'il dan fa'il dah. Dah cukup dah. Jumlah fi'il dah. Fi'il dan fa'il dah. Telah menulis fi'il madhi. Katabat telah menulis oleh siapa? Asalnya oleh ia. Dia muzakkar, dia muannas. Dia muannas. Domain dia domain mustatir jawazan. Bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il mudhari' tersebut atau dalam fi'il madhi tersebut ada domain mustatir jawazan, domain huwa atau domain hiya, biasa akan diikuti dengan fa'il zahir. Telah menulis oleh ia, dia muannas. Dia siapa ni? Aidi, tangan-tangan. Aidi, tangan-tangan. Pada terjemahan tambah oleh tangan-tangan. Kenapa? Sebab dia fa'il zahir. Ia dah tak perlu tersebut. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka. Ia tak perlu lagi. Kenapa? Fa'il zahir dah ada. Oleh tangan-tangan. Ini fa'il dia. Okey? Oleh tangan-tangan. Domain mustatir. Mu'annas, ya, mu'annas. ID tangan-tangan mu'annas, ya. Tak ada tambah buta Ustaz. Ya, bukan semua isim yang ada tambah buta tu mu'annas. Ada juga yang ada tambah buta tapi muzakkar. Ada juga macam Muawiyah, ada tambah buta. Hamzah, ada tambah buta. Muzakkar. Tapi secara umum kalau ada tambah buta, itu isim, itu mu'annas. Tak ada tambah buta, biasa muzakkar. ID ni tak ada tambah buta, dia dikira mu'annas. Mana-mana yang berpasangan. Kata nama yang berbentuk berpasangan, mata, telinga, tangan, kaki, dia kira mu'annas. Isim mu'annas.
isim muannas. Lebih-lebih lagi jamak taksir. Kebanyakan jamak taksir adalah isim muannas. Lebih khusus jamak taksir yang tidak berakal. Li ghairi aqil. Isim jamak taksir sebenarnya isim bentuk muannas. Katabat telah menulis oleh tangan-tangan mereka. Satu jumlah fi'il. Jadi silah mausul pada ma. Telah menulis oleh tangan-tangan mereka silah mausul bagi ma. Wa wailun, dan celakalah lahum bagi mereka mimma, daripada apa yang murakab jari, dua murakab jari, yaksibuna silah mausul, mereka usahakan. Yaksibuna, mereka usahakan. Yaksibuna, mereka usahakan. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liah. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liah. Ada fi'il, ada fa'il, dah kira cukup dah. Minima satu jumlah fi'liah. Ada fi'il dan ada fa'il. Selesai. Yang dikira jumlah fi'liah minima ada fi'il dan fa'il. Kalau ada tambah murakab jari, okey. Kalau ada tambah murakab tausifi, okey. Kalau ada tambah ada maf'ul bih, ya. Isim tu lagi sempurna. Bila fi'il, ada fa'il dan ada maf'ul bih, fi'il tu kita namakan kata kerja transitif atau fi'il muta'adiyah. Fi'il muta'addi, fi'il muta'addi. Dan jumlah sebut jumlah muta'adiyah. Jumlah fi'liyah muta'adiyah yang lengkap, ada maf'ul bih ya. Dia fi'il yang memerlukan maf'ul bih, memerlukan fi'il yang transitif. Ini yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Jam sudah menunjukkan 9 suku. Mungkin masing-masing ada kelas lain, ada kelas tafsir, ada kelas tajwid. Masya Allah, jadi cukuplah giliran saya. Terima kasihlah kerana anda sudi berkongsi, sudi mendengar celoteh saya, perkongsian saya hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini bermanfaat, ada nilai tambah dalam ilmu yang anda pelajari, dan anda rasa seronok dengan ilmu, suka dengan apa yang saya kongsikan. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tukarkan video dulu, tukarkan kamera dulu, kena nampak dulu. Baik, terima kasihlah sekali lagi. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan. Tadi ada kamera terjatuh. Awak macam mana? Dia licin. Lama-lama dia terbuka dia terlepas daripada genggaman dia. Jadi terjatuh tadi. Jadi minta maaflah, kadang-kadang dalam keadaan tergesa-gesa tu ada benda yang terlepas pandang, maka mengganggu sedikit. Tapi bagi saya, pelajaran kita tetap. Kita tak boleh nak propose sangat macam TV3 punya rakaman. Siap mereka kru cukup. Kru saya harap anak saya kalau mereka dapat ada kelapangan. Kalau mereka ada urusan, mereka pun sedang belajar. Mereka sedang ada kena buat kerja kelas-kelas online mereka. Jadi apa yang ada lah. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia dengan terjemahan yang berikutnya. Ada setengah muka lagi. Anda boleh cuba berlatih. Dan hantarkan terjemahan kepada saya. Silakan. Kalau nak mencuba, tak ada paksaan. Ini bukan mestinya, Pak. Siapa yang berminat untuk saya semak, silakan. Sebelum kelas, bila kelas dah bermula nanti, kelas dah mula, mungkin payah sikit. Banyak saya nak semak. Jadi, kepada yang sementara kelas belum mula ni, silakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.